Muhammad bin Sultan Murad II dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijrah bersamaan dengan tahun 1432 Masihi. Baginda mula memerintah pada usia muda menggantikan ayahandanya yang gering. Pada tahun 855 Hijrah, baginda menjadi sultan sepenuhnya. Sultan Muhammad mengimpikan untuk menakluki Konstantinopel. Baginda dan gurunya selalu teringatkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, Konstantinopel akan pasti ditakluk. Maka sebaik-baik pemimpin adalah Raja Konstantinopel dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Banyak usaha telah dilakukan untuk membebaskan Konstantinopel. Usaha itu telah dimulakan seawal zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib pada 34 Hijrah. Kemudian diteruskan pada zaman Muawiyah pada 84 Hijrah. Dalam usaha tersebut, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari telah menjadi syahid. Usaha diteruskan pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik pada 91 Hijrah. Begitu juga pada zaman Harun al-Rashid pada 165 Hijrah. Usaha yang sama juga turut dilakukan oleh neneknya Sultan Muhammad, Sultan Osman Bayazid. Terakhir sekali pada zaman Sultan Murad II, ayahanda Sultan Muhammad pada tahun 825 Hijrah. Pada 20 Jamadil Awal 857 Hijrah, Sultan Muhammad menyerang benteng kota setelah mengepungnya sekian lama. Di tangannya lah kota itu telah ditakluk. Lalu baginda diberi gelaran Al-Fatih. Astaghfirullahaladzim. Aduh, sakit pinggang. Siapa tu? Berhenti! Buat apa kau di sini? Lebih baik kau menyerah. Kau takkan selamat. Matilah kau. Aku bunuh kau. Ini dinding benteng. Ini campuran yang menguatkannya. Alamak, ada orang datang. Aku mesti bersembunyi. Mana kau? Aku mengantuklah. Aku ingat tempat ni tak perlu dijaga. Kau tengok sendiri. Tempat ni memang aman. Bertahun-tahun kita duk jaga. Tidak pernah terjadi angkara. Ya. Kita memang kawal dengan ketat. Siapa pun tak boleh masuk. Alhamdulillah, selepas ini selesai tugasku. Inilah tempatnya. Sudah selesaikah tugas kamu? Ya, Alhamdulillah. Apakah rancangan Sultan Muhammad tentang kota ini? Entahlah, kita taat sajalah.
Mari kita pergi. Sultan Muhammad telah menghantar pengintip untuk mengkaji benteng Konstantinopel yang kukuh. Setelah sekian lama, kaum muslimin cuba menakluki benteng tersebut. Ini adalah disebabkan oleh kezaliman pemerintahan Konstantin yang semakin menjadi-jadi. Tiada kapal yang singgah ke sana lalu menjejaskan perdagangan. Kemudian, Raja Imperator beralih pada rakyatnya untuk menguasai harta mereka dengan menghantar tenteranya ke seluruh pelosok negeri untuk merampas harta yang dimiliki oleh penduduk dengan secara paksa. Kemiskinan dan kedaifan berleluasa di seluruh Konstantin. Jalan-jalannya dipenuhi oleh pengemis-pengemis dan kedai-kedai pula kosong, tiada bekalan barangan. Apa khabar kawanku? Selamat datang, Kristo. Aku sampai tak kenal kau. Aku tengok kedai kau kosong saja. Barang-barangnya mana? Alah, kau bertanya macam buat tak tahu aja. Kabar-kabar dagang kan belum sampai lagi ke kota ni. Bagus. Better ingin kau kumpulkan lebih banyak lagi. Kenakan cukai. Faham, Alexi? Baik kita ambil semua harta mereka. Kita tak tinggalkan sedikit pun. Masih banyak lagi harta mereka. Gunakan mereka untuk membina sebuah istana yang megah. Kumpulkan semua orang besok. Itu susah, tuanku. Mereka semuanya lemah. Bagaimana mereka boleh bekerja? Aku sudah memberikanmu kekayaan. Terserah kepada kamu untuk membuat mereka bekerja. Paksa mereka berkumpul. Paksa mereka berkumpul. Berani kamu membantah beta? Oh, tuanku. Patik akan pergi esok. Ampunkan Patik, tuanku. Patik akan lakukan semua perintahmu, tuanku. Pergilah, Alexi. Laksanakan perintahku dengan baik. Aku mahukan istana yang megah untuk Raja yang Agung. Cepat! Keesokan paginya, tentera kerajaan pergi ke rumah-rumah penduduk yang miskin dan mengumpulkan mereka. Dengar sini semua. Kamu semua diwajibkan membayar cukai. Kamu semua perlu bekerja keras untuk membina istana raja. Ingatlah, raja yang berkuasa ke atas kamu. Apa yang kamu miliki adalah miliknya. Jadi patuh dan taatlah kepada perintah raja. Jangan sekali-kali kamu berani membangkang. Di sebelah lain dari Laut Marmara, masyarakat hidup dengan aman dan makmur di bawah lindungan Islam dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Mereka dipimpin oleh Sultan Murad II yang adil dan saksama. Kerana kemuliaannya, baginda dapat merasakan derita rakyat Konstantinopel disebabkan ketamakan pemerintahnya.
Baginda selalu berdoa kepada Allah agar menolongnya mengalahkan kezaliman di negeri itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah habis melengkaji kitab Bukhari ya Ustaz. Kamu tidak tidur malam tadi? Saya tidur sebentar sebelum bangun untuk tahajud. Adakah kita akan belajar kitab Muwatta Ustaz? Kita akan mempelajarinya selepas Isyak, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Muhammad asyik sibuk dengan ilmu saja. Hamba khawatir ia lupa pada pedang dan berkuda. Jangan khawatir pada Muhammad. Membaca kitab tidak akan membuatnya lupa pada pedang dan berkuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kamu semua? Bagaimana kemajuan Muhammad belajar di sini? Perhatian Muhammad terhadap ilmu sangat kuat seperti perhatiannya terhadap pedang dan berkuda. Mari, beta akan mengumumkan hal penting kepada orang ramai. Setelah bertawakal kepada Allah, beta bertekad untuk melaksanakan hal penting ini. Tapi kejayaannya bergantung kepada kamu semua. Beta minta kamu berjanji untuk taat. Beta telah bermusyawarah dengan para ulama dan para ustaz. Beta telah memutuskan untuk menyerahkan jawatan kepada anak anda beta, Muhammad. Kesihatan beta tidak mengizinkan beta meneruskan kerja-kerja pemerintahan. Sisa-sisa waktu yang beta ada, ingin beta kumpulkan untuk beribadah. Kamu semua perlu memberi sokongan dan membantunya semampu mungkin. Kami dengar dan taat, wahai Sultan. Kabarkan berita ini pada rakyat. Pada hari yang berbahagia itu, Muhammad yang masih muda menggantikan ayahandanya menjadi sultan. Ia serahkan kursi kesultanan kepada puteranya yang masih muda untuk meneruskan pemerintahan. Siapa sangka Sultan Murad akan buat seperti itu? Kita berdoa kepada Allah supaya apa yang berlaku untuk kebaikan negeri ini. Ini musibah besar. Bagaimana anak kecil boleh menjadi sultan? Kita harus berhati-hati. Musuh mengintai kita. Kita tunggu dan lihatlah apa terjadi lepas ini. Pada pendapatku, Sultan Muhammad tak akan bertahan lama. Aku rasa itu lebih baik. Kita sudah pelajari Al-Quran, murid-murid. Mari kita pelajari hadis pula. Baiklah, Ustaz. Kalau begitu, siapa yang sudah bersedia? Kita kehilangan Muhammad sejak ia amanahkan untuk meneruskan urusan negeri ini. Semoga Allah memberinya kekuatan, ya murid-murid. Muhammad adalah anak yang bertakwa, hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Selain itu, ia cergas, tekadnya kuat. Sebentar lagi ia akan menguasai seluruh wilayah di dunia. Betul, Ustaz. Anda berfikiran begitu. Tetapi musuh mengintai kita untuk menyerang dan tidak memberikan kita peluang. Bila kita mulakan penyerangan? Tolong dengar sini baik-baik. Kita sering dikalahkan oleh Sultan Murad sehingga kekuatan kita berpecah belah begini. Aku dengar Sultan Murad sedang sakit tenat. Semoga sebentar lagi kita akan dengar berita kematiannya. Panglima, ada berita Sultan Murad telah turun tahta. Yang menggantikannya adalah Muhammad. Bagus. Itu sama artinya Sultan sudah mati. Kamu tengoklah, sangkaanku amat tepat. Kita perlu bersiap sedia untuk menyatukan tentera salib dan menghabiskan kaum muslimin segera. Wahai Sultan Muhammad, kami menyokong keinginan tuanku untuk meminta semula Sultan Murad memimpin pasukan. Ketika ini, kita dalam bahaya besar. Kalau begitu,
Bantulah beta untuk memujuk ayahanda beta. Kewajipan beta sebagai pemerintah adalah memilih orang yang terbaik untuk memimpin pasukan. Dan beta tidak mendapatinya selain daripada ayahanda beta sendiri. Jurutulis, datang dan catat. Dengan ini, anda telah membantu ayahanda memimpin negeri ini dan mengendalikan pasukan tentera. Namun anda meminta ayahanda untuk kembali memimpin pasukan untuk menghapuskan pembangkang. Masalah ini sangat berbahaya. Sekiranya ayahanda sultan, maka wajib bagi ayahanda memimpin pasukan dan negeri ini. Sedangkan jika anda sultan, maka anda memerintahkan ayahanda untuk segera datang memimpin pasukan. Kali ini anakku mendesakku untuk kembali. Aku harus mentaatinya. Demikianlah Sultan Murad II berangkat ke sebuah perkampungan yang masih tunduk kepada hukum tagut. Perjalanan mereka sehingga sampai ke perbatasan Laut Hitam. Peperangan sengit pun berlaku. Kaum muslimin berjaya meraih kemenangan besar. Hal itu menyebabkan musuh menyedari betapa susahnya untuk menghalau kaum muslimin dari Balkan. Selepas peperangan, Sultan Murad masih memerhatikan gerak-geri pasukan salib yang terus berusaha untuk mengalahkannya. Hal tersebut dilakukan sehingga baginda wafat. Sementara itu, Muhammad telah menjadi pemuda yang gagah, cerdas dan kuat, sehingga ia pun kembali memegang tampuk kepimpinan untuk kali keduanya. Allah mengamanahkan beta untuk memimpin kamu semua. Jika beta salah, perbetulkanlah, dan jika benar, taatilah. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu Sultan Muhammad bin Murad. Ya Karim, sokonglah baginda, bimbinglah baginda kepada kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Amin. Para panglima sekalian, kamu adalah penyokong-penyokong ayahanda beta yang terbaik, dan kamu juga adalah tulang belakang negeri ini. Wahai para penyokong negeri, Allah mewariskan bumi ini sejak kita dilahirkan sebagai Muslim, dan Ia Maha Berkuasa untuk merebutnya kembali dari kita jika kita lari dari amanah untuk menegakkan kebenaran. Mari kita laksanakan kewajipan kita dan tunaikan amanah Allah. Wahai para penyokong negeri, sesungguhnya musuh paling besar yang akan kita hadapi, musuh dari utara.
Jika kita dapat mengalahkannya, maka hilanglah kezaliman. Dan beta ingatkan, kita wajib bekerja keras. Kita mulakan dari diri kita. Semoga Allah sentiasa bersama-sama kita. Kita siapkan bekalan untuk menghadapi musuh yang tidak kita ketahui. Tetapi sesungguhnya Allah lebih maha mengetahui. Dan kuatkanlah tekad kita untuk meninggikan kalimat La ilaha illallah. Beta memohon kepada Allah dengan keagungannya agar memuliakan beta dengan cita-cita Rasulnya untuk menaklukkan negeri Konstantin yang telah lama menunggu kita, menebarkan cahaya Islam dan hidayah Allah kepada mereka. Dan ingatlah, tiada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bodoh. Ampun tuanku, Patik hanya berniat untuk memotong kuku tuanku. Hati-hati. Kalau kau tak nak nyawa kamu melayang. Hampir putus jari aku. Tuan! Tuanku! Alexi, kenapa kamu masuk tanpa izin? Ada apa? Tuanku pasti tak sabar untuk mendengarnya. Cakaplah cepat, berita buruk atau baik? Alah tuanku, takkan tuanku tak boleh meneka dari air muka Patik. Kamu seperti membawa berita gembira. Alexi, katakanlah cepat. Serigala tua itu sudah mati tuanku. Apa maksudmu? Sultan Murad lah tuanku. Sultan Murad. Benar, itu berita baik. Berita baik. Jadi seterusnya, apakah anaknya Muhammad akan menggantikannya? Ya, anak muda tu. Jangan kamu menyangka ia seorang yang lemah. Seandainya kamu beritahu kematian Muhammad, beta akan lebih bergembira. Sultan Murad telah semakin lemah sejak ia sakit tenat. Dan Muhammad pasti akan melanjutkan apa yang telah dilakukan ayahandanya. Sultan Murad membuat kita bertempur dan mengalahkan kita dengan mudah. Hei, apa yang pernah dilakukan oleh Sultan Murad? Konstantinopel lumpuh setelah dikepung selama 5 hari. Bertenang tuanku. Si tua itu sudah mati dan anaknya tiada pengalaman. Begitulah harapan beta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk. Terima kasih. Ada berita menggembirakan. Sultan menjadi bahan perbualan di istana raja. Raja takut dikepung oleh sultan yang baru. Dan itu penting bagi Sultan Muhammad. Istana raja juga dikawal lengkap oleh tentera yang bersenjata. Kami pun sedang membicarakan hal tersebut sebelum kau datang, saudaraku. Nampaknya kapal-kapal juga boleh masuk dengan bebas. Jumlah imigran semakin bertambah. Mereka bawa banyak hadiah yang belum diketahui untuk apa. Sebabnya kerana mereka taat terhadap sesuatu kepercayaan di sana. Kita akan menghadap Sultan hari Jumaat ini, insya-Allah. Baginda harus diberitahu masalah ini. Aku percaya kepada kamu untuk menyimpan rahsia. Bertenanglah. Semoga Allah melindungi kita semua. Zabus Basha, apa pendapatmu tentang keadaan sekarang? Ada apa-apa yang mengkhawatirkan kamu? Berita yang baru sampai kepada kita sangat membahayakan. Berita yang dibawa oleh Sulaiman sangat penting. Menurutnya, penduduk Konstantin sibuk membina benteng.
menyiapkan bekal, mengumpulkan kekuatan dan memperkuatkan pasukan salib. Dan ini, Konstantin akan menjadi pusat perdagangan. Tuanku, Konstantin tidak mungkin mengetahui apa yang sedang kita rancangkan. Perdana Menteri Khalil Bashar, tolong panggilkan Guru Beta Samsudin. Baik, tuanku. Beta mahu ia duduk di majlis ini. Beta sangat memerlukan pendapatnya. Sulaiman, ceritakan apa yang dikatakan oleh Firisdat. Raja Konstantin berhajat mengawini salah seorang saudaraku, Ratu Shir. Konstantin mahu memperkuat negerinya dengan kekuatan negeri Shir. Bukankah ini bererti ia benar-benar berniat memerangi kita? Assalamualaikum. Selamat datang ya Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sangat bertuah di atas kehadiran Ustaz kemari. Saya mahu Sultan tenang dengan mentaati perintahnya. Silakan duduk. Sultan sangat bangga dengan Ustaz. Semoga Allah memberkatinya dan pemerintahannya. Baginda selalu menanyakan Ustaz dan sangat berharap Ustaz berada dalam majlis syuranya. Saya tentu tidak boleh menolaknya. Dan semoga Allah memberi kebaikan bagi negeri Muslim ini. Amin ya Allah. Baikilah keadaan kami dan menangkan kami mengatasi musuh kami. Katakanlah wahai Ustaz, bagaimana berita Kun Yata Dairi dan bagaimana keadaan rakyat di sana dan pemerintahannya? Sultan bimbang kalau mereka diganggu oleh penduduk Karoman. Beritanya membimbangkan. Karoman menyebarkan fitnah di sana dan keadaan masyarakat bergolak. Fitnah itu muncul atas rekaan dan rancangan Konstantin. Benar, tuanku. Utusannya ada di luar menunggu jawaban, tuanku. Persilakanlah ia masuk. Izinkan utusan Konstantin masuk. Utusan Konstantin. Tuanku. Bangun. Beta ingatkan kepada raja kamu agar tidak menyokong para pemimpin Karoman yang zalim. Dan beta ingatkan bahawa laut itu milik kami. Tanpa izin kami, tidak ada perahu yang boleh melaluinya. Kami akan membalas fitnah yang kamu sebarkan. Katakan kepada raja kamu bahawa beta bersungguh-sungguh dalam hal ini. Baliklah. Apa yang bising-bising di luar sana? Saya pergi tengok, tuanku. Di luar ada ramai penduduk Karoman. Mereka ingin bertemu dengan tuanku. Mereka penduduk Karoman yang inginkan perlindungan dari tuanku. Apa yang mereka mahu sehingga masuk ke dalam istana kita? Pergi tenangkan mereka dahulu. Sabar. Kami berjanji kami akan menyelesaikan masalah kamu. Mengapa mereka menjalin hubungan dengan musuh kita, kemudian meminta pertolongan kita? Kami melihatnya sebagai fitnah, tuanku. Fitnah adalah hal buruk yang takkan beta lupakan. Begitu sukar untuk beta lupakan. Khalil Bashar, begitu mudahnya fitnah dan keburukan tersebar luas di mana-mana. Pada pandanganmu, apa yang menyebabkannya? Tuanku lebih arif. Pasukan salib bersatu menyerang kita.
sementara kita masih berpecah belah. Bagaimana ia boleh terjadi? Tuanku, semoga Allah melindungi kita, tuanku. Bagaimana beta boleh menghentikan fitnah dan keburukan disebarkan oleh Konstantin? Pada hemat Patik, kita buat maklumat berbagai fitnah yang terjadi secara kronologi. Kemudian kita selesaikan satu persatu. Adakah beta harus menghabiskan umur beta untuk menyelesaikan masalah ini? Dengar Khalil Bashar, penyebab fitnah itu ada di dalam dan di luar wilayah kita. Tidak ada yang boleh mengalahkannya kecuali dengan kekuatan. Akan beta hentikan fitnah ini dengan kekuatan beta selamanya. Semoga Allah memberi beta kekuatan. Khalil Bashar, kumpulkan panglima perang, tokoh-tokoh dan para pembesar. Aku ingin bertemu mereka secepatnya. Tuanku, utusan yang kita kirimkan kepada Koroman Oglo telah pulang. Alexi, beritahu beta bagaimana beritanya. Karuman Oglo telah mula bertindak dan menguasai kota-kota di Daulah Osmaniyah. Sultan Muhammad masih muda dan tidak berpengalaman. Benar. Adakah kau sudah mengirim surat ke Akbiolo? Belum. Kirim padanya segera. Katakan padanya, Karuman Oglo menjadi sekutu kita. Dan adakah di antara pimpinan mereka yang boleh menjadi sekutu kita? Tentu tidak. Para pendahulu kita telah berupaya membebaskan Konstantin. Maka peperangan telah terjadi berulang-ulang. Kita telah mengalahkan pasukan salib di pantai Laut Hitam. Korna dan Soviet juga sudah dibebaskan. Begitu juga dengan kota Saloneta Yunani. Dan kita telah membebaskan Abarna yang akan kita jadikan ibu kota baru. Beta berharap Allah akan membebaskan Konstantin yang dimulai dari wilayah Eropah ini. Kamu tahu bagaimana Byzantium mampu dengan susah payah dibebaskan ke tangan Islam. Padahal mereka ibarat duri yang menghalang jalan kita ke wilayah utara untuk menaklukkan pemerintahan Eropah. Kamu tentunya tahu mereka membuat strategi untuk menghancurkan kita dan selalu menanti-nanti saat yang tepat untuk menghancurkan kita. Mereka sebarkan fitnah untuk melemahkan kekuatan kita. Sayangnya, sebahagian saudara kita telah terlibat dalam fitnah ini yang membuat kita menjadi berpecah belah. Bagaimana pendapat kamu ketika ada pasukan bersenjata di Selat Qul'ah Janah menetap di sana sehingga beta dan ayahanda beta terpaksa melalui Husni Anadol untuk pergi ke Malsinah setelah keduanya tunduk kepada pemerintahan kita? Dengan mengharapkan pertolongan Allah, kita akan membina benteng yang menghadap benteng nenek dan beta Bayazid di Husni Anadol. Dan di sana nanti, kita siapkan berbagai kubu pertahanan sebagai persediaan untuk menghadapi peperangan. Dan kita akan mengawasi pantai, lalu kita serang mereka apabila ada peluang. Bagaimana menurut kamu semua? Apakah kamu faham dengan apa yang beta jelaskan ini? Apa yang bermain di fikiranmu, Khalil Bashar? Tanpa tuanku katakan, Patik faham bahawa tuanku berniat membebaskan Konstantin. InsyaAllah.
Seandainya pasukan salib mendengar ini, mereka akan menyerang kita. Patut cadangkan agar beritanya dirasakan dahulu. Kita akan segera membina benteng itu untuk berjaga-jaga dari serangan mereka. Beta dengar mereka sudah bersiap-siap untuk menyerang kita. Saudaraku, sungguhnya musuh-musuh kita terdorong oleh cita-cita dan kerakusan mereka. Sedangkan kita terdorong oleh iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita perlu bersatu padu. Beta ingin kamu kumpulkan seramai-ramainya rakyat, tukang kayu dan para buruh bangunan. Beta mahu kamu bawakan kayu dan batu-batu untuk membina jambatan dari Anadol. Letakkan kayu-kayu itu di sana. Kamu pula, cepat. Tuanku, Ya. ada utusan raja. Dia sedang menunggu di sana. Baiklah, bawa dia kemari. Ini kemah Sultan. Di mana dia? Apa yang sedang mereka lakukan di sini? Untuk apa kamu membina benteng? Mari sekarang ku hantar kau menemuinya. Raja Konstantin meminta kami untuk menghentikan pembinaan benteng ini. Utusan, ketahuilah maksud pembinaan benteng ini adalah untuk melindungi negeri kami. Bersatunya kamu dengan Raja Majar menghalangi Ayahanda Beta untuk memasuki benteng Rom. Perbuatan kamu itu telah memaksa Ayahanda Beta meminta bantuan dari penduduk Jenewa. Beta bersamanya pada ketika itu. Sekarang, telah tiba masanya untuk Beta meneruskan perjuangan Ayahanda Beta. Pantai Anadol dalam kekuasaan Beta. Seluruh penduduknya kaum muslimin. Begitu juga pantai Romali, milik Beta. Takkan Beta biarkan seorang pun merebutnya dari Beta. Katakan kepada rajamu, kami sanggup melindungi setiap jengkal tanah yang Allah wariskan kepada kami. Sekarang kamu boleh pergi. Tapi ingat, jangan merendahkan kami lagi. Jika tidak, jangan salahkan Beta jika terjadi sesuatu. Sebagai utusan, kamu akan kami terima dengan baik. Tetapi tidak untuk mematuhi perintah raja kamu. Ayo, bersemangatlah!
Tengok, itu dia Sultan. Assalamualaikum. Hampir-hampir kami tidak mengenali tuanku. Ayuh, jangan kita buang masa. Sultan amat memerhatikan semua yang terjadi di belakang benteng Konstantin. Dia juga mendapat sokongan dari sebahagian penduduk Konstantin yang telah memeluk Islam. Mereka setia memberi maklumat dan selalu mengadakan pertemuan jika diperlukan. Tuanku, para penjaga gerbang di sana telah siap menanti kedatangan kita, tuanku. Perhatikan baik-baik. Sejak dulu memang aku ingin menyelidiki kekuatan benteng mereka. Tuanku, benteng itu kelihatan lebih tinggi jika dilihat dari laut, tuanku. Kita akan menyerang dari darat dan akan masuk ke dalam benteng. Benar katamu, Saleh. Gerbang benteng ini amat tinggi. Benar apa yang kau cakap tadi, Saleh. Gerbang ini amat tinggi. Tuanku, kaum muslimin di Konstantin dilayan seperti masyarakat kelas kedua. Status mereka seperti orang Itali dan Majari. Orang-orang Katolik sangatlah beria-ia memisahkan mereka. Seolah-olah mereka adalah kekuatan yang bersatu. Walaupun belum ada kesepakatan di antara mereka dalam hal ini. Namun demikian, para pemimpin Ortodoks berpendapat bahawa mereka lebih menyukai pemimpin dari kaum muslimin daripada pemimpin dari orang Katolik sendiri. Tuanku, saya dengar sendiri orang-orang Eropah merahsiakan keadaan yang terjadi di Byzantium ini. Kita akan menggunakan kesempatan fitnah ini dan menggunakannya semasa pengepungan. Selamat tinggal. Semoga Allah menjagamu, tuanku. Apa pendapatmu? Setiap kali kita datang ke tempat ini, sudah kelihatan tanda kemegahan bangunan ini. Tuanku, adakah pembinaan benteng ini boleh selesai dalam masa 3 bulan? Ya, insya-Allah. Moga-moga Allah akan memuliakan kita dengan siapnya pembinaan benteng itu. Adakah kau tahu, Kalibasha, bahawa beta benar-benar berharap penduduk Konstantin menantikan siapnya benteng ini. Semoga Allah memberkati usaha-usaha kita. Tuanku, guru tuanku ada di luar bersama seorang lelaki Byzantium. Cepat. Jangan biarkan guru beta menunggu. Baik, tuanku. Silakan, Tuan Syekh. Assalamualaikum. Saya mengajak Bas Kamidis M1 dari Byzantium. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini jam buatanku. Terima kasih. Silakan duduk.
Bagaimana keadaan dalam masyarakat Konstantin? Adakah mereka masih bimbangkan pembinaan benteng ini? Bukan masyarakat yang takut, tapi Raja Konstantin. Tidak ada yang membuat masyarakat lebih takut kecuali kezaliman yang mereka rasakan pada ketika ini akibat penindasan raja. Mereka hidup dalam kesulitan, sementara raja sibuk mengumpulkan harta. Dan berita tentang keadilanmu telah sampai ke telinga kami. Kami sangat kagum pada kepimpinanmu yang adil. Begitulah yang dirasakan oleh masyarakat Konstantin. Keadilan kami terjadi kerana adanya keimanan dalam diri kami. Pintu-pintu negeri Islam sentiasa terbuka bagi ilmu pengetahuan untuk orang-orang yang mencari keamanan dan keselamatan. Allah memberkatimu, tuanku. Sebenarnya saya merasa sangat bahagia di sini dan saya tidak ingin kembali ke Konstantin. Bolehkah kamu membuat meriam? Kerana kami merancang untuk membuatnya. Saya tidak mahir dalam hal itu. Ada seorang kawan saya yang mahir. Tetapi ia sekarang berada dalam penjara. Maukah dia bekerjasama dengan kita? Ya, saya yakin. Ia mahu bekerjasama dengan kita kerana ia sangat bencikan kezaliman Konstantin. Baik, kita akan membawanya ke sini. Ya Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang benteng ini? Kerana pendapat Ustaz amat kami hargai. Anakku, dengan pengorbanan yang besar ini, aku hanya boleh berpesan. Jagalah dirimu. Kejayaan ini jangan sampai menipumu. Engkau akan berjaya selagi engkau istiqamah dengan tuntutannya. Jangan kamu dilalaikan oleh pujian, kekuasaan dan harta duniawi. Kerana itu semua akan membinasakanmu. Semoga Allah membantumu mengalahkan musuhmu. Beta akan berusaha untuk melakukan apa yang dicintai dan diridai Allah. Hei, benteng-benteng Konstantin yang usang, benteng-benteng toy, akan beta hancurkan kamu hingga tak berbekas dengan kalimah Allah. Seperti inikah kerangkanya ya tuanku? Adakah boleh seperti yang beta gambarkan ini? Pada mulanya kerangka ini terpisah, tapi kita akan ikat. Beta percaya dengan cara kamu. Cubalah. Terima kasih tuanku. Sebenarnya kerangka meriam ini sudah cukup kuat. Saya tidak dapat menyembunyikan kekaguman saya. Kerana selama ni saya belum pernah melihat meriam sebesar ini. Beta rasa meriam yang besar akan mempunyai daya letupan yang hebat. Betul tu tuanku. Meriam yang besar akan melancarkan rancangan kita. Ya, meriam seperti ini akan memudahkan tujuan kita. Konstantin akan menjadi sasaran yang mudah dihancurkan oleh tembakan meriam-meriam kita.
kita akan hancur leburkan mereka.